Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa kelas bulanan kita. Semoga Allah beri kita rahmat dan kita dapat mengekalkan satu kehendak yang tinggi. Apa kehendak tu? Kita rasa nak dengar belajar agama. Dan inilah antara perkara yang banyak orang dah tak kisah. Atas kenapa? Sibuknya kita dalam urusan dunia. Tapi kalau ada rasa nak belajar, ada rasa nak dengar, ada rasa nak baiki diri, ada rasa aku ni tantang besok mati, ni nikmat yang besar. Ramai orang tak rasa, ramai orang Allah tak bagi dia rasa, dan ramai paling takut Allah biarkan dia hanyut dengan dunia yang dia tak sedar. Macam mana orang mandi sungai, dia tengah seronok-seronok, datang kepala air. Itulah lebih kurang lah. Orang yang sibuk dengan urusan dunia, dan dia tengah seronok-seronok, dan dia mempertahankan diri dia dengan syaitan dan nafsu yang terus berkata, engkau sibuk kerja, tak apa. Macam mana dia seronok mandi dekat sungai, dia tak sedar. Dia kela dengan anak dia, dia tak sedar. Akhirnya tiba-tiba kepala dia datang, tiba-tiba malaikat maut datang, bawa dia pergi, keluarkan roh dia, bawa dia ke alam barzah, dan waktu itulah dia akan merasai satu penyesalan yang amat panjang. Jadi kalau ada rasa sedar, sebab tu dia jalan menuju Allah ni, kalau kita tengok panduan yang diberi ulama lah, contohnya Imam Alwi Al-Haddad, dia kata mula-mula kau kena sedar. Sedar apa? Bila kau rasa nak berubah, kau rasa kau nak buat bekal, itu adalah dorongan daripada Tuhanmu. Itu nombor satu yang kena rasa. Kau tak rasa tu agak payah sikit, agak payah nak pergi langkah-langkah seterusnya lah. Jadi di akhir zaman ni, dikala orang telah meninggalkan kuliah-kuliah agama, orang telah meninggalkan belajar sungguh-sungguh, mari kita duduk untuk belajar sungguh-sungguh lah. Dikala orang telah meninggalkan, lama dah orang tinggalkan budaya untuk ilmu ni. Sekarang ni yang tinggal hanya di pondok-pondok lah, di pondok-pondok. Kalau di surau masjid ni agak payah lah. Tapi pengalaman saya tengok ramai orang kalau ikut cara betul-betul dia dapat. Dia dapat, walaupun belajar kat surau masjid dia dapat. Tapi everything yang saya selalu cakap, dia rely kat kita lah. Kalau kat pondok, kalau tak hafal, ustaz suruh berdiri. Ustaz suruh berdiri, ustaz denda, gitu gini lah dulu masa belajar. Tapi kalau kat surau masjid ni, tak ada siapa akan tanya kita, kenapa kita datang. Tak ada orang ambil attendant pun. Hatta, tak ada siapa peduli pun kalau kita tak datang. Tak ada siapa akan tanya kita, kau faham tak tauhid. Tak ada siapa akan tanya kita, kau faham tak fardu'ain. Tak ada siapa akan tanya kita, engkau wuduk, engkau syarat wuduk apa, syarat sah wuduk 12, engkau tahu tak? Tak ada orang akan tanya kita. Even pasangan kita pun tak akan tanya kita. Sebab apa? Dia pun kadang tak tahu. Jadi, kalau kita diberi panduan, kita diberi taufik, untuk tahu, taufik ni nak kena faham makna dia lah. Taufik ni makna apa? Dia ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan dia ada kekuatan mengerjakan taat. Dan taufik inilah adalah anugerah yang besar daripada Allah. Lepas tu saya cakap, kalau ada rasa
nak belajar agama, tu benda yang sangat bagus di akhir zaman ni lah. Kalau ada rasa nak berubah, ini satu benda yang sangat bagus. Kalau ada rasa suka congak diri, aku tak faham gitu gini ni, tak faham sifat 20, tak erti, aku nak buat apa, takkan aku nak duduk saja. Kalau ada rasa ni, ini satu nikmat yang besar. Nikmat lain dah biasa orang terima, gaji besar, ada anak, rumah besar, naik pangkat, duit banyak, duit simpan, beli itu, beli ini. Nikmat tu dah ada, orang dah ramai ada dah. Tapi nikmat yang boleh merasakan yang kematian itu just around the corner, orang putih katalah. Dekat yang kita. Memang dekat pun, cuma kita tak tahu berapa dekat dia sekarang. Adakah kain kapan yang berada di surau, di masjid sekarang ni, kain kapan yang set-set tu, adakah kain kapan yang next tu adalah kita punya? Mungkin. Tapi kalau kita ni lalai, kita memang takkan rasa benda tu lah. Bersonoknya, bagaikan bersonoknya orang berkelah, tiba-tiba disambar oleh kepala air. Lepas tu dulu ulama' kata, bila engkau hanyut dalam kehidupan ini, kalau engkau disambar oleh taufik dan hidayah, kau beruntung. Kau beruntung lah. Tapi kalau kau hanyut dalam kehidupan ni, macam orang hanyut, tiba-tiba yang sambar kau ni malaikat maut. Habis kau. Habis dunia ya. Yang akan datang semuanya adalah malang, 1000 kali malang. Okey. Kita dalam masa yang sangat terhad ni, mari kita buka kitab. Kita sambung nasihat ke berapa? 23 Ini kelas para wali ni orang tak buat kitab. Tu yang saya susah sikit. Kalau surau lain, kalau kelas saya kan, kalau surau lain kan, diorang buat kitab. Duduk. Ni para wali, nak ajar para wali ni, ajar juga lah. Perkara kedua Dam. Kat mana? 71. Depan lagi. Okey. Kemudian, okey, muka surat 51 Dia kata, Imam Ghazali kata, kalau engkau disuruh memberi tazkirah, hendaklah engkau menceritakan perkara-perkara berikut. Ini panduan Imam Ghazali kata ni. Kemudian, beritahu orang yang disuruh beri tazkirah ni, beritahu hal yang seperti ini kepada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka. Apa benda? Apa benda nak kita cakap dengan beri tazkirah ni? Maknanya kita beri tazkirah ni bukan saja untuk orang lain, tetapi adalah lebihnya pada untuk diri kita. Lepas tu guru saya dia cakap apa tau? Saya ni cakap dengan korang, dia kata kan, tapi telinga korang jauh. Telinga yang paling dekat adalah telinga saya. Ni Pak. Jadi sebenarnya kita ni tuju kat diri sendiri lah. Tapi sebab tugas orang tanggungjawab kita untuk mengajak orang lain, kita ajak kita. Kalau bukan tugas tanggungjawab, tak nak ajak. Baik kita sibuk dengan hal kita. Tapi bila disuruh ajak, disuruh ajar, tu yang kita kena buat. Dia kata. Jadi nak kena beritahu apa? Apa dia beritahu dia? Hendaklah engkau memberitahu, menarik perhatian mereka ke atas ketaksiran. Taksiran ni kecuaian. Bukan taksiran cukai pendapatan tu. Dulu masa kerja ada kan, tahun taksiran, tahun ni. Hendaklah kita suruh mereka fikir. Dan kita juga kena fikir. Kecuaian dan kelemahan mereka. Maknanya kelemahan mereka adalah kelemahan kita. Cakap dengan mereka, kecuaian mereka, dan mendedahkan keaiban yang ada pada diri mereka. Cakap dengan dia, engkau dulu kau cuai, kau ingat tak? Dulu engkau pernah tak tutup aurat mungkin. Dulu pernah mungkin kau ni tak solat. Mungkin. Dulu mungkin kau tak belajar agama. Bukan dulu, even sekarang pun kau tak belajar agama. Even sekarang pun kau tak kenal Tuhan kau. Dulu lah memang tak kenal lah. Sekarang pun tak kenal juga. Tahukah engkau, cakap itu macam mana guru cakap, tahukah engkau, kematian itu sangat hampir pada dirimu, sedangkan engkau masih tidak mengenal akan Tuhanmu.
Ni banyak orang tua masjid kadang-kadang tak belajar ni, kesian. Kesian, saya tunggu kesian. Kadang cakap, Ustaz, saya dah pencen ni. Ini mic apa, Zam? Bukan. Ni mic. Ni. Okey. Takut tak pakai mic tu. Ustaz, saya dah pencen ni, saya syukur Ustaz, dia boleh mengaji. Saya kata, belajar subjek apa? Kitab apa belajar? Tak adalah, baca Quran, amal-amal lepas subuh. Tu je dia dapat, dia kata. Saya kata, tak, bukan tu. Nak buat tu, tak apa, buat. Tak ada masalah. Tapi yang penting, pergi belajar fardu ain. Pergi belajar tauhid, pergi belajar fiqah, pergi belajar tasawuf, tengok kitab apa kat surau masjid ada, ikut kitab, belajar daripada kulit depan sampai kulit belakang. Macam ni, tengok, kita nak habis ni. Dia nak habis dah. Ini kalau tanda, tak tahu orang tanya, ada tanda tak Sam? Awal belajar, tahun berapa? Tanda tak? 2016 Sekarang ni 2024. 8 tahun. 8 tahun tolak COVID. COVID berapa tahun tak belajar? 2 lebih kurang 2 tahun kot. 2 tahun lah. Maknanya 8 tahun, 6 tahun. Pengalaman saya, khatam kitab ni, di surau Sungai Ramal, 6 tahun, 4 bulan. Sebulan sekali ya macam ni. Ni maknanya, ni besok ni tak lagi khatam ni, samalah. Dia punya pace tu sama je. 6 tahun. Kenapa dia kata? Hendaklah engkau cerita tentang keaiban diri kita juga, diri orang juga, supaya kepanasan, aliran, pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka. Lalu menggoncangkan lekanya mereka. Sebab tu nak kena dengar tarbiyah. Nak kena pergi surau. Nak kena pergi masjid. Nak kena dengar. Orang cerita-cerita pasal kelemahan kita, bagus orang cerita. Sebab tu Imam Ghazali, dia kata dalam kitab dia, kalau engkau nak berubah, engkau laluilah 4 jalan. Ni 4 jalan ni. 1, engkau mesti berguru dengan guru mursyid. Guru mursyid ni, guru ni dia boleh bimbing kita. Ilmu, amal, boleh bimbing kita. Dan dia juga mendapat bimbingan guru mursyid. Syarat dia. 1, nak berubah mesti ada bimbingan guru mursyid. Mesti berguru lah senang cakap. 2, engkau mestilah bersahabat dengan orang baik. Cari kawan yang sama-sama kuat belajar. Kalau kita kawan rapat kita kuat mancing, memang kita lagi mancing. Tak tanya. Engkau ni hobi apa saya? Tengok kawan ni cukup. Kalau kawan ni asyik cerita bola, kuat main bola, memang kita akan kuat main bola. Kalau kawan kita ni hobi di gini, kawan baik, memang kita hobi kita gitu. Jadi carilah kawan yang nak dekat diri pada Allah. Yang suka pergi belajar, yang suka cari guru, yang suka buka kitab, lepas tu nak amalkan. Ini kena cari geng ni. Pergi masuk geng ni. Kenapa? Imam Ghazali kata, engkau nak berubah, engkau kena cari guru. Nombor 2, engkau mesti bersahabat dengan orang baik. Nombor 3, dengar kata-kata musuh, jadikan cermin. Orang kau tak suka kita, dia akan cerita keburukan kita. Jadi dengar, ambil tahu. Kalau orang sampaikan, ambil tahu. Dan jadikan cermin. Kalau betul, repair. Baiki lah. Kalau tak betul, biarkan. Orang tak suka kita, orang kata, dia ni pandai cakap agama je. Dia kata, fardu ain tak lepas ni. Pergi ambil perkataan dia. Kenapa? Musuh ni dia cakap kekurangan kita. Jadi ambil perkataan ni fikir. Betul ke aku fardu ain aku tak lepas ni? Fardu ain tu apa? Fardu ain tu tak tahu. Memang betul lah. Memang tak lepas lah. Makna fardu ain pun tak erti. Apa subjek aku ni belajar? Tak erti. Kena jaga kan. Ni benda ni banyak berlaku pada orang tua masjid. Lepas tu kita cakap pergi belajar. Nombor 4, engkau lihatlah keadaan keliling, dah ambil iktibar. Ambil iktibar. Nak berubah ni kena ambil iktibar. Tengok kawan junior dekat sekolah meninggal. Junior lah, bukan batch kita. Tengok junior kat sekolah meninggal. Dengar cerita kawan-kawan. Kawan-kawan cerita dekat tengah meeting. Suai lama dulu dah. Rasanya dah lepas PKP. Orang cerita kat saya ngajar dekat kementerian. Dia kata ada kontraktor datang meeting kat kementerian. Meeting bulanan ke apa, saya tak ingat lah. Tengah meeting, batuk je. Minum air. Batuk lagi.
Keluar meeting-meeting. Pun rebah, bawa hospital meninggal. Tak tahulah kena high attack ke apa, itu cerita lain lah. Johor tu dia ada kat surau. Katanya hari saya ngajar, entah saya pun tak perasan benda tu lah, sebab ramai kan orang. Ramai orang, tapi orang duduk jauh-jauh. Kita nampak muka, kita pun jarang kenal orang-orang tu, sebab kelas kat sana tu, yang surau tu sebulan sekali. Jadi ambil pengajaran apa? Orang tengah meeting, Allah boleh cabut nyawa dia. Rumah saya dulu sama. Lepas isyak, salam. Dia cakap kawan dia nak pergi bank nak pergi Maybank, nak keluar duit. Dia rebah dalam Maybank punya itulah, depan mesin tu dia rebah. Jadi dia punya handphone ni lock. Jadi orang tak tahu dia siapa. Akhirnya orang ambil gambar dia, orang masuklah dalam, nampak dia ni macam daripada surau pakai jubah. Orang masuklah grup sana, grup Bangi, grup surau sini. Akhirnya masuk dekat grup rumah saya. Orang tahu, dia ni orang kenal. Jadi keluarga dia pun pergilah tuntut mayat. Hospital sedang. Keluar duit, langkah, boom kebah. Allah hai. Tidakkah kita mengambil iktibar? Lepas tu kalau nak berubah ni, 4 ni kena ada. Nak berubah ni 4 kena ada. Mesti berguru, mesti kawan dengan orang baik, mesti ambil kata musuh, jadi iktibar. Dan nombor 4, mestilah dia ambil kata musuh sebagai pengajaran. Apa kata musuh ambil. Kalau betul kita repair. Sebab musuh ni dia akan cakap benda buruk kat kita. Jadi benda buruk ni jadi elok. Lepas tu nombor 4, hendaklah dia mengambil iktibar dari segala apa yang berlaku dan terjadi pada keliling dia. Ni 4. Lepas tu kena selalu dengar. Tarbiah, ceramah, tak kisahlah dekat mana nak dengar. Online ke, surau ke, masjid ke, dengar. Dengar betul-betul. Supaya dengar-dengar ini, Imam Ghazali kata, supaya kepanasan, aliran, fikiran itu dapat menyentuh hati mereka. Bila dia fikir, otak ni bekerja, maka dia akan sentuh hati. Sebab tu guna akal, fikir. Orang cakap, fikir. Pergi surau, tumpu perhatian belajar. Jangan tengok WhatsApp, jangan buat apa-apa, jangan. Duduk dengar betul-betul. Moga-moga kita ada kesungguhan, Allah akan jentik hati kita dan kita ada kuat nanti untuk berubah. Lepas tu kena baca kitab. Dulu kan orang, pagi tadi saya baca pantun ni, pagi tadi. Mengajar duha tadi. Orang dulu kata apa? Timang tinggi-tinggi sampai cucuk atap. Belum tumbuh gigi, pandai baca kitab. Orang dulu. Sekarang orang buat apa? Timang tinggi-tinggi sampai cucuk atap. Orang duduk mengaji, dia duduk belakang tengok WhatsApp. Betul tak? Betul? Sampai khutbah Jumaat kan ni perasan tak? Kadang-kadang keluar. Diminta para Jumaat tidak berlalai-lalai, berleka-leka dengan handphone. Sampai khutbah Jumaat kena buka begitu ke. Tumpulah perhatian pada apa nak disampaikan. Dahsyat betul. Kenapa? Mereka punya pengalaman, kata-kata pengalaman, mereka cerita kat jabatan agama, kebanyakan orang ni dia bukan tumpu perhatian. Dia bukan tumpu perhatian. Lepas tu tumpu perhatian. Kenapa? Bila tumpu perhatian, akal ni akan memikir dan Imam Ghazali kata dia akan melahirkan kepanasan aliran fikiran dan dapat menyentuh hati mereka. Kat tu dah kena tumpu perhatian. Apa ceramah ni kena dengar baik. Jangan dengar sambil. Kalau nak dengar, nak buka apa-apa YouTube ke, apa benda ke, apa video ke, apa ke, kena dengar betul. Jangan sambil buat kerja. Jangan sambil baring dengar. Jangan. Tak ada kesan. Kenapa? Dia tak melahirkan aliran kepanasan berfikir. Ini kitab kata. Lalu menggoncangkan kelekaan mereka. Mereka leka. Dengar tarbiyah, dengar ceramah, dia goncangkan leka tu. Macam orang tengah ayat kan. Gitu. Kau ingat apa tu? Dia gitu. Tu kerana apa? Menggoncangkan leka mereka. Bila hati mereka tersentuh setelah akal fikiran mereka melahirkan kepanasan berfikir. Rupanya Imam Ghazali ajar gitu. Sebab tu dia sumber ilmu ni mata, telinga kan. Kalau kita tidur memang kita tak dapat. Sehingga mereka menyesali diri.
Jadi orang yang nak berubah ni antara benda dia kena buat, dia kena menyesal diri. Apa? Kekurangan dia, kelemahan dia pada zaman-zaman dulu. Dia tak belajar agama, dia tak kisah sangat, dia tak peduli. Sekarang ni immediately kena stop. Kena ambil cakna, ambil tahu, ambil peduli apa-apa hal agama. Kena tanya diri kita, faham tak bab agama? Faham tak rukun puasa? Faham tak benda-benda asal kena faham dulu. Faham tak syarat sah mandi? Ada 11 perkara dalam kitab. Pernah tak kita lalui? Syarat sah wuduk ada 12 perkara dalam kitab. Pernah tak kita lalui? Faham tak kita syarat sah tayamum ada 10? Pernah tak kita lalui? Pernah tak kita dengar orang kata syarat sah sujud ada 8? Pernah tak kita lalui? Kita kena tanya diri kita. Tak pernah kita pergi belajar. Pernah tak kita faham apa dia qidam, apa dia bakar? Kena faham. Faham tak apa makna sombong? Kena faham, kena belajar. Kenapa? Rasulullah kata, engkau sombong satu zarah dalam hatimu, engkau takkan masuk syurga. Faham tak riak ni apa? Sebab apa? Rasulullah kata, haram jannah itu pada orang yang riak. Faham tak riak ni apa? Supaya jangan riak. Takut kita ingat tak riak. Rupanya kita riak. Bila tahu? Dekat hari kiamat dia tahu. Lepas tu nak kena ambil tahu. Tu belajar kata tahu pula. Lepas tu dia kata ni, sampailah dia menyesal diri dia. Betapa jahilnya dia. Allah Ta'ala dalam hadis kursi dia kata ni. Siapa yang tak syukur dengan nikmat, tengok syukur. Tak sabar dengan ujian, tak reza dengan ketentuan, tidak merasa cukup dengan apa rezeki yang aku berikan, Allah kata apa? Keluar daripada langit dan bumi aku dan carilah Tuhan selain daripada aku. Itu perkataan murka. Malangnya, Allah kata tadi, siapa yang tidak syukur dengan nikmat. Syukur ni apa Macam mana tanda ni kita bersyukur? Tak erti. Kenapa? Tak belajar tasawuf. Sabar dengan ujian. Sabar ni apa Tarif dia apa? Tanda dia apa? Macam mana dapatkan sabar dalam hati? Tak belajar langsung. Reza dengan Tuhan. Reza ni apa Apa reza dengan sabar apa beza? Tak belajar. Tak belajar tak belajar. Dan paling takut dia pergi buat benda ni. Tak sabar atau tak reza atau tak syukur. Dia tak tahu dia dalam senarai kemuliaan. Dia tak tahu Allah Ta'ala dah cakap dengan dia, kau keluar di langit aku, kau keluar di bumi aku, kau cari Tuhan selain aku. Dia tak sedar. Dia kata dia okey. Aku okey, aku kerja tengok. Okey aku kerja. Gaji ada, pencen ada, anak sihat, bini okey, ni okey, tak ada apa. Memang tak ada apa. Kalau nak kata itu okey, orang kafir okey. Tahu? Orang kafir. Orang bukan Islam. Yang tengah bunuh orang Palestin apa. Ramai okey tak ada apa. Tengok. Bukan itu kata okey tak okey. Bukan. Nilaian dia bukan tu. Lepas tu nak kena belajar sampai melahirkan penyesalan. Mesti dengar banyak kali. Nafsu ni dia kena cakap banyak kali dengan dia. Kalau cakap sekali dia akan menulik. Kadang-kadang kat sini takut dengar kisah kubur, ustaz cerita, balik kan sedih lagi. Tak berubah. Dan berusaha menyempurnakan segala ketaksiran. Ketaksiran ni, kecuaian pada umur yang telah mereka lalui. Jadi kita dengan tazkirah ni, kita nak menyempurnakan dulu cuai. Sekarang tak nak cuai dah. Gitulah. Ketaksiran ni kecuaian. Dulu tak belajar agama. Dulu sembah Tuhan. Tuhan tak kenal. Sekarang tak nak dah. Kenal Tuhan. Dikenal. Kita kata Allah itu mendengar. Macam mana Allah mendengar? Kita tahu. Kalau tak boleh jawab, maknanya tak kenal Tuhan. Allah itu melihat. Dia lihat macam mana? Macam mana? Tak faham, pergi belajar. Allah itu khidam, sedia. Sedia ni makna apa? Pergi belajar. Kalau tak tahu, very urgent, masuk kelas, buka kitab. Kalau surau ni tak ada belajar tauhid ke, contoh, tak ada berkitab ke, contoh, pergi jalan dekat keliling, pergi cari kelas. Pergi cari kelas. Saya dulu umur 20-an kan. Saya jalan dekat surau rumah saya tu. Media Alam Syah, flat Sri Sarawak. Rumah saya flat samping, flat Sri Selangor. Surau jalan. Jalan tengok jadual. Tengok jadual tampal dekat luar, tengok ustaz ni ajar ni. Lepas tu hari Minggu, pergilah ustaznya pondok. Duduklah belajar 4 jam. Tanya pula ustaz ajar kat mana? Kat sini. Bila malam-malam ikut dia. Sampai kau pandan pun pergi ikut dia. Malam-malam pergi ikut dia. Naik motor pergi.
Kenapa? Kita dah nampak kitab-kitab ni mana kita nak ikut, kita ikut sampai khatam. Kena buat gitu, kena buat gitu. Tanya seorang dekat, ni belajar apa ni? Minggu ni belajar apa? Ini masuk WhatsApp group dia. Katakan dia WhatsApp group kan. Tengok, oh ni belajar fiqah. Daripada awal, oh lagi cantik. Pergi beli kitab, pergi ikut. Lepas tu minta dengan Allah, janganlah kau sibukkan aku ya Allah pada malam hari. Jangan kau sibukkan aku sampai aku balik dari isyak, aku tak dapat belajar ya Allah. Ya Allah aku jahil, tolong aku ya Allah, beri aku peluang belajar sebelum aku mati. Kena minta gitu. Lepas tu minta doa, ustaz doa, ustaz saya nak ikut ustaz, tolong ustaz doakan saya. Saya ingat dulu bila saya kemas-kemas, saya buka Sirus Salikin, saya tulis minggu pertama masjid ni. Oh, saya kata dulu saya ingat tu saya ikut ustaz ni. Buka kitab, ada kitab fiqah lama saya nampak. Saya tulis nama ustaz. Ustaz Imam Hussein. Imam Masjid Sungai Besi. Saya tulislah. Ahad, Maghrib, minggu berapa? Media Alam Syah. Gini, surah di Sarawak. Saya ikutlah. Tulis dekat depan kitab. Dekat depan kitab tulis. Ikut. Sebab apa? Guru kami cakap, kalau kau nak ilmu kau ikut. Kau kena istiqamah, kau kena korban. Lepas tu minta dengan Allah. Ya Allah, janganlah engkau tak adilkan aku pada kelak-kelak ni. Oh, kena ikut. Minta dengan Allah, insya-Allah dengan rahmat dia. Dia bagi kita, harinya kita nak ngaji tu, kita lapang petang-petang tak ada apa. Tak ada bos bagi meeting pukul 5, bos bagi meeting pukul 4, tak ada. Tak ada tiba-tiba balik nanti macam-macam, anak demam pula, hantar klinik, tak dapat datang kelas, tak ada. Tapi kita mesti ada kehendak yang tinggi dan kita minta Allah hadirkan kita. Itu je, minta. Kalau hadir, bukan kita hebat. Bukan. Tapi Allah yang tolong kita. Sebenarnya kita tak layak. Tapi Allah tolong kita. Buatlah macam itu. Kenapa? Kita dah kata, dulu mungkin kita cuai tak belajar agama. Itu dulu belajar agama baru. Belum buat cerita pasal amal-amal lain. Saya dulu, ustaz-ustaz saya, memang saya pilih nak belajar dengan dia orang. Kenapa kan? Kalau dia cerita buat puasa kan, dia kata ni minggu depan ni puasa sunat. Adalah puasa sunat apa-apa kan. Arafah ke benda kan. Kita ni rasa kuat nak buat dengan percakapan itu. Itu yang saya suka. Kita rasa kuat nak buat. Tak tahulah mungkin keikhlasan dia kan. Keikhlasan dia nak tengok kita berubah. Nak tengok kawan-kawan kita berubah. Keikhlasan itu menyebabkan kita boleh ingat apa dia cakap sampai sekarang. Banyak perkataan dia yang saya boleh repeat. Walaupun saya tak cantik, tapi saya boleh ingat. Kenapa? Mungkin keikhlasan dia. Jadi dengan jalan inilah, moga-moga kita akan terus menyesal atas kekurangan yang kita lakukan sebelum ini. Sekadar kemampuan yang ada pada mereka dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tahu hari telah berlalu. Semayang pula lewat-lewat, belajar agama, tak ada dalam diary. Tak ada dalam kamus, tak ada dalam jadual. Mungkin pernah lalui hari-hari gitu. Bangun tidur je, ingat kerja kat mana, nak buat apa, gini kerja, gitu kerja, balik kang, gini ambil anak, rehat, lepas tu makan, balik kang, pergi surau, balik kang tidur, dah. Besok, pagi-pagi ingat, besok malam ingat, besok kerja nak buat apa. Tu yang Profesor Hamka, dia kata, dia keluar satu perkataan yang menggoncangkan jiwa orang lah. Yang dia tulis pada rumah dia dekat desa Melinjau. Ada rumah dia ni dia buat museum. Macam museum lah, apa buku-buku dia. Dan saya dah pergi lah. Maka jumpa dah perkataan yang saya pernah sebut sini. Kalau kau tanya sama monyet, yang keluar daripada dahan-dahannya di pagi hari, wahai monyet, ke mana engkau? Dia akan menjawab, aku nak cari makan. Kalau engkau tanya sama babi, yang keluar dari sarang-sarangnya di pagi hari, ke mana engkau mau pergi babi? Aku mau cari makan. Jadi dia kata, kalau kamu ini hari-hari otak kamu hanya cari makan, samalah kamu sama monyet dan babi. Perkataan tu tulis tau dekat dia punya rumah. Kenapa tak belajar agama? Kerja. Ini bagaikan satu immunity tau. Kenapa tak baca Quran? Kerja. Kenapa tak pergi surau? Kerja. Oh, diulang-ulang. Kawan saya dulu, manager, sama level dengan saya, technical manager.
Bos nak promote dia, senior manager. Dia tanya dengan bos, gaji berapa beza? Kalau naik tu dalam 300 lah. Dia kata tak payah lah bos. Bos ni general manager. Senior manager, report tu general manager. Dia kata, bos, saya tengok banyak SM lah, senior manager kan. Banyak balik maghrib pun tak balik lagi. Kadang malam pun ada bos besar pagi meeting. Buat apa bos? Saya malam nak pergi belajar agama, nak pergi surau masjid. Dia tolak. Saya kata tindakan kau betul. Bagus dia. Bagus. Kadang-kadang Allah tak tahu cakap lah. Kadang-kadang balik malam sekali je. Seminggu 2 kali je. Tapi dah biasa tak nak pergi surau belajar, tak belajar. Ini yang dikatakan engkau akan menyesal pada umurmu yang berlalu. Berlalu ni sampai mana? Tak tahulah sampai mana. Satu hari nanti umurmu telah tak ada. Satu hari nanti ingatlah ketika malaikat maut dia pernah berkata dengan para rasul. Bila para rasul bertanya dengan dia, wahai malaikat maut, kenapa engkau nak cabut nyawa orang, kau tak beri tanda? Malaikat maut cakap dengan para rasul, kerja aku bukan beri tanda. Yang beri tanda ialah Allah. Aku cuma diarah, datang, dah cabut nyawa, aku cabut nyawa. Allah akan beri tanda. Apa Allah beri tanda? Dia kata setengahnya mendapat tanda, setengah tak dapat tanda. Apa tanda? Rambutmu telah beruban, matamu telah kabur. Mata tak nampak dah pakai spek. Telingamu telah kurang mendengar, tenagamu telah kurang, dan engkau ada penyakit pada badanmu. 5. Ada orang tidak diberi tanda, ada orang diberi tanda. Ada orang muda-muda, pergi. Dan wahai para rasul, engkau berkatalah pada manusia. Ini kita apa ni? Diarah ke alam barzah. Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Saya ngajar kitab ni sebulan sekali dekat Blok G. Rabu ketiga, Blok G. Jabatan Kerja Raya, KL. Wahai para rasul, engkau berkatalah dengan manusia. Kalaulah telah engkau diberi tanda oleh Allah, engkau diberi amaran oleh Allah, dan waktu itu engkau tidak beramal, engkau tidak bertaubat, ketahuilah, aku akan datang pada engkau, pada manusia ni, dan berkata, wahai manusia, bukankah Allah telah memberi tanda padamu? Rambut dah ada uban. Atau mata dah pakai spek. Atau telinga dah tak dengar. Atau tenaga dah kurang. Dulu boleh main single, rubber set, badminton. Sekarang main double pun semput. Contoh ni dia kata ni. Atau dia ada penyakit pada badan. Pening. Umur baru 30 lebih. Doktor kata awak ni dah ada darah tinggi. Ada penyakit pada badan dah. Mana-mana tanda. Dan jika engkau manusia itu tidak beramal dan bertobat, maka, wahai para rasul, kau sampaikanlah pada manusia. Aku akan datang pada mereka dan aku akan berkata, bukankah Allah telah memberi tanda pada dirimu? Wahai manusia, kenapa engkau tak beramal dan bertobat? Hari ini aku datang tanpa apa-apa tanda daripada Allah. Aku akhirnya keluarkan roh engkau. Wahai roh, keluarlah engkau dalam kemurkaan Tuhanmu. Kenapa muka? Tak beramal, tak bertobat. Tak beramal, tak bertobat. Sebab tu mesti ada sesi, macam guru kami kata, mesti ada sesi malam-malam ke, tengah malam ke, rasa kesal dengan dosa yang lalu. Kesal, azam tak nak buat, nak berhenti sekarang juga. Kalau dosa tu kepaduan, tinggal semayang, kena qadha. Dulu pernah tinggal puasa, kena qadha. Kalau dosa tu dengan orang, kena minta ampun. Sampailah menyesali akan diri mereka. Yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Lepas tu ada kitab kan, Nasaihul Ibad, nasihat kepada hamba. Ada juga ustaz kata nasihat kepada ahli bumi. Tapi kalau ibad ni abdi. Dia yang tepat ni kalau terjemah nasihat kepada hamba. Nasihat kepada hamba. Agama itu adalah nasihat. Sebab tu bila datang ceramah-ceramah, dengarlah nasihat ni. Daripada kitab-kitab ni, dengar. Bukan daripada guru. Guru ni ambil dari kitab. Kitab ni adalah tulisan para ulama'. Ulama' ini adalah warisan para nabi. Dengarlah nasihat dia, dengarlah apa dia cakap, dengarlah dan kita ambil perhatian supaya kita boleh berubah. Kalau tidak nanti
Kita leka-leka, tiba-tiba ada makhluk datang nak ajak kita pindah. Kita nak tak nak, kita kena pindah. Pindah mana? Pindah alam barzah. Macam dalam kitab kata, engkau ni kau tahu engkau kena pindah rumah. Dan kau tak tahu bila. Dan kau tidak bersiap. Tiba-tiba lori datang. Encik kena pindah ni hari. Engkau akan angkut semua barang-barang yang tak perlu. Sama juga. Orang tak bersedia, dia tobat pun tidak. Dia akan angkut dosa-dosa dia yang dia buat atas muka bumi. Dan ulama kata, ketahuilah engkau. Imam Qurtubi kata dalam kitab dia, ada orang masuk dalam kubur dan dia berbau sangat busuk. Maka berkatalah muka nakir, manusia, apa engkau bawa daripada muka bumi? Busuknya engkau. Dia kata gitu. Kenapa? Dia bawa benda tak benda. Semayang pun salah. Paling menakutkan tauhid dia salah. Dia tak kenal Tuhan dia. Tak kenal sifat 20 tak tahu. Sifat Rasul tak tahu. Apa yang kena beriman dengan Rasul tak tahu. Okey. Kita contoh gitu Lepas tu dalam kitab dia tulis. Kita yakin dengan Rasul mesti beriman. Tak beriman kita boleh murtad. Apa yang kau kena imankan? Iman ni maksud apa? Iman ni maksudnya mengakui, percaya, yakin dengan jazam. Apa kena yakinkan? Kita jawab kita pergi belajar. Kita kena yakin apa? Ada 11 perkara lah. Dalam Quran dah cakap, Nabi cakap. Anda belajarlah. Yakin Rasulullah itu datang membawa petunjuk pada kehidupan. Rasulullah datang membawa khabar gembira bagi mereka yang taat. Membawa khabar yang menakutkan bagi mereka yang ingkar. Yakin Rasulullah ini adalah penghulu sahabat Rasul dan dia adalah Rasul terakhir. Yakin Rasulullah ini tidak memiliki sifat ketuhanan. Yakin Rasulullah ini bersifat dengan sifat manusia. 11 perkara. Kena ada kat kita. Kena ada kita. Baru sah beriman dengan Rasul. Kita boleh belajar. Beriman pada malaikat. Apa kita yakinkan? Kena belajar. Yakin bahawa Allah mencipta malaikat yang tidak terhingga banyaknya. Apa? Malaikat ini dia sunyi, dia bersifat manusia. Apa lagi? Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Apa lagi? Dia adalah makhluk yang taat, yang terpelihara daripada maksiat. Dia adalah jisim yang latif, yang dibuat cahaya. 5. Dan kita kata 5. Ini cara rangkuman. Secara detail, kita tahu 10 malaikat dan tugas-tugas dia. Bukan lama nak belajar, sekejap Beriman pada Allah. Apa yang beriman? So kita tahu satu. Kalau tak tahu, takut 6 ni ada benda tidak sah, mati dia, walaupun orang hantar dia kubur Islam Kelang, mati dia. Nak cakap pun takutlah. Lepas tu saya cakap, kalau tak duduk dalam belajar, ini satu benda yang sangat bahaya. Saya cakap tunggu. Ini benda yang menakutkan. Okey. Saya nak berhenti ni. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir. Ni. Nanti kita sambung itulah. Tandalah situ. InsyaAllah. Semoga benda yang dengar ini hanyalah sekitar 40 minit. Tetapi Allah letak satu kesedaran dalam hati kita. Allah letak sesuatu yang menyebabkan kita rasa nak berubah. Jadi mari rayu diri kita. Wahai diri, ayuhlah berubah sebelum Allah hantar kau pindah ke alam barzah. Rayu cakap diri kita. Engkau kena berubah. Nanti Allah hantar kau pindah ke alam barzah. Engkau tak berubah. Engkau bawa benda-benda yang masalah. Engkau akan susah. Susah sampai abadan abada. Kekal selamanya. Nak kena pujuk diri. Nak cakap diri. Nak kena dengar. Bagi dia dengar. Jentik hati dia. InsyaAllah. Okey. Dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya al-muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua segala kekurangan. Wa bi'allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.